Simang Kosong hari ini dengan saya Dr. Alia. Simang Kosong hari ini dengan saya Dr. Alia. Okey, hari ini seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, saya nak kongsikan mengenai 2 poin daripada 5 kenapa poin tersebut akan memberikan keremajan kepada tubuh badan kita. 2 poin yang saya nak sentuh yang memang perlu jalan seiring ialah mandi air sejuk dan juga good breathing technique. Okay, mandi air sejuk ni merupakan satu stres. Saya dah sentuh pasal good stress ataupun stres baik yang dinamakan hormesis. So mandi air sejuk ni sangat bagus disebabkan akan berlaku proses hormesis tersebut. Namun kita perlu sertakan, perlu seiring dengan good breathing technique. Pernafasan yang baik dan betul perlu ada semasa badan kita expose kepada air sejuk tersebut. Okey. So tu penting seiring. Jadi sekarang saya akan pergi lebih detail lagi beberapa poin kenapa mandi air sejuk tu akan memberikan kebaikan kepada badan kita. Okey, satu, bila kita mandi air sejuk akan berlaku vasoconstriction. Vaso tu pembuluh darah, constriction tu maksudnya pembuluh darah tersebut akan kecut. Saya bagi contoh, kalau katakan kita tidur waktu malam, pembuluh darah kita akan tenang, relax, maka akan terbuka luas sikit. Jadi semasa kita bangun tidur, kalau kita mandi dengan air sejuk, pembuluh darah kita terus akan constrict ataupun akan kecut, akan menyebabkan semua peraliran darah dalam tubuh badan kita sampai ke setiap badan kita dan ke setiap organ-organ yang penting, terutama macam otak, jantung kan, semuanya akan sampai. Itu menyebabkan tubuh badan kita akan sihat. Kajian dilakukan menunjukkan orang yang mengamalkan dan sudah biasa dengan rutin mandi air sejuk ni akan dapat mengelakkan diri mereka daripada terkena sakit jantung dan juga stroke disebabkan proses vasoconstriction tersebut. So bagus kan? Okey, ni yang pertama. So yang kedua, apa yang berlaku ialah bila kita mandi air sejuk, badan kita akan dapat membina brown fat. Fat macam buruk je bunyinya, macam tak best je. Okey. Badan kita sebenarnya yang bila kata ada kegemukan, ada buncit, ada obesity dan sebagainya, itu ialah white fat. Tapi brown fat dia opposite effect. Dia akan tinggikan metabolisme kita, maka kita akan dapat maintain optimum weight. Kita akan boleh kurus yang sihat. Brown fat ni sangat penting untuk badan kita maintain sihat. Brown fat ni dia terstimulasi dengan mandi air sejuk. Banyak daripada dahulu-dahulu kala orang mengamalkan sesetengah rutin seperti mandi air sejuk bercampur dengan meditasi. Meditasi ni deep breathing lah, deep breathing teknik ataupun breathing cara yang betul akan menghasilkan banyak brown fat yang mengekalkan kesihatan tubuh badan mereka. So ni yang kita nak, penghasilan brown fat. Okey, lepas tu yang ketiga pula ialah bila kita mandi air sejuk, imuniti badan akan terbina. Okey, setengah orang dia bagi feedback kalau mandi air sejuk akan dapat batuk sesama. Betul, kalau katakan kita tak biasa, kita tak nak terus jump into cold shower. Maksudnya tak naklah mengejut sangat expose kepada mandi air sejuk tu. Kita dah biasa mandi air yang sangat panas. So apa kita boleh buat ialah daripada sehari ke sehari kita turunkan suhu air yang kita mandi sampailah satu tahap yang kita dah berjaya mandi air sejuk dan kita perlu adapt kepada air sejuk tersebut. So kita tak nak terkejut. Ataupun setengah orang dia boleh buat mandi air panas dulu, pelan-pelan tukar kepada yang paling sejuk. Setiap hari pun macam tu sampailah satu tahap yang dia dah boleh adapt kepada air sejuk dan teruskan dengan amalan mandi air sejuk. Sebab bila kita mengamalkan mandi air sejuk dan kita dah biasa, body kita biasa dan tak terkejut, kita boleh elak daripada dapat penyakit-penyakit low immunity seperti batuk, demam sesama, sebegitulah. Okey, apa yang terjadi ialah sel-sel immunity kita akan terbina untuk melawan apa-apa serangan daripada luar
bila ada serangan pada luar, macam kuman virus ke, kuman bakteria ke, akan ada berlaku radang. So, badan kita akan lebih baik untuk mengelakkan daripada ada radang di dalam tubuh badan kita. Imuniti badan kita akan lebih baik lagi apabila kita mengamalkan mandi air sejuk. Jadi ini sangat penting. Mandi air sejuk pun ada yang kajian menunjukkan yang dia boleh, selain pada dia boleh mengawal radang yang terlampau banyak dalam badan, dia juga boleh mengawal sel-sel jahat atau sel-sel yang tak elok. Dia akan berlaku proses apoptosis atau proses mematikan ataupun membunuh sel-sel yang sudah tak memberi kebaikan kepada tubuh badan kita. Sel sebegitu selalunya akan pergi kepada masalah kanser. Jadi jika itu berlaku, sangat bagus kita mengamalkan mandi air sejuk sebab boleh tinggikan imuniti, malah mungkin boleh juga mencegah kanser. Okey, so yang ni yang ketiga lah. So yang terakhir sekali saya akan sentuh sikit ialah dengan kita mandi air sejuk, kita akan dapat mengawal emosi. Jangka masa panjangnya kita dapat mengawal emosi dengan lebih baik lagi. Sebab kajian juga dilakukan, bila kita mandi air sejuk, kita akan lebih tenang. Bila disertakan dengan deep breathing tu, lama-lama amalan tersebut yang kita dah adapt, body kita dah adapt, kita akan boleh mengeluarkan hormon tenang, hormon endorfin sama semacam kalau kita bersenam. So itu akan memberikan kawalan emosi dengan lebih baik lagi. Jadi empat poin yang saya berikan ni sangat bagus untuk tubuh badan kita. Jadi kalau kita tak amalkan, sayang. Apa kata kita mula mengamalkan daripada sekarang supaya kita dapat mengekalkan keremajaan tubuh badan. Penyakit-penyakit lifestyle disease dapat dielakkan dengan kita mengamalkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan hormesis ataupun good stress. Okey, daripada saya, Dr. Alia.